Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada semua. Selamat datang ke Usrah Ilmuwan siri yang ke-109 yang bertajuk Sains Kematian Nak Lari Mana. Jadi pada malam ini kita akan merekam majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini, pada hari yang sama, waktu yang sama, kita akan membincangkan mengenai sains dan Islam. Dan tajuk kita pada malam ini ialah Sains Kematian Nak Lari ke Mana, yang akan disampaikan oleh Prof. Datuk Dr. Kamarul Azizi Ibrahim, pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Najwa Ilmuwan ABIN. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Prof untuk membentangkan tajuk pada malam ini. Terima kasih Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita akan bincangkan satu topik yang ramai orang tak nak bincang kerana dia menakutkan. Dan untuk versi yang saya nak bentangkan ini pun ianya amat menakutkan. Dan kalau nak buat rating, dia adalah rating R. Rating R. So ini satu topik yang bagi saya yang dah tua ni memang satu perkara yang kita memang tunggukan lah. Dan yang muda pun sepatutnya memang menunggu yang ni jugalah. Kerana dalam kehidupan kita ni hanya satu perkara saja yang pasti, iaitu kematian. Kematian. Memang kita semua menuju ke situ at the end. Jadi ke mana nak lari itu jadi isu lah. Kerana ramai yang cuba melarikan diri daripada kematian, tetapi kita dapati bahawa ianya bukanlah satu perkara yang baik untuk kita lakukan, dan dia juga akan menyebabkan kita hilang usaha-usaha untuk lari tersebut. So might as well kita terima hakikat bahawa kita akan mati, dan oleh kerana kita menerima hakikat kita akan mati adalah penting untuk kita juga bersiap sedia dalam hal ini. Jadi dalam perbincangan ini saya nak relatekan kepada apa yang kita telah bincangkan pada minggu-minggu yang lalu, iaitu mengenai space continuum, quantum graviton yang kita bincangkan. So, dalam perbincangan tersebut saya telah memperkatakan mengenai Lauh Mahfuz, di mana kita dapati bila kita mengkaji quantum graviton ini. By the way, bagi yang bukan dalam bidang fizik, quantum graviton ni sehingga hari ini masih lagi belum ada discoverer dia. Maknanya the last kali dari segi ilmu fizik ialah special relativity yang dijumpai oleh Einstein, dan selepas Einstein ada lagi seorang pakar fizik juga daripada UK, dan dia pun tak sampai lagi kepada quantum graviton. Jadi ini adalah the forefront of science lah. Ini bukannya satu perbincangan yang kata the out of date. Cuma itulah yang interesting dalam perbincangan kita quantum graviton, kita dapati bahawa adanya Lauh Mahfuz. Kita dapati bahawa kewujudan Lauh Mahfuz itu dapat kita terangkan daripada quantum graviton itu. Jadi saya tak nak bincang itu. Kita ambil hampir sejam untuk membincangkan macam mana nak mencari Lauh Mahfuz ini dengan menggunakan teori yang melebihi daripada Einstein yang digunakan oleh
semua pelajar universiti ya di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Jadi ini adalah satu topik yang agak unik. Dan dalam kita mengkaji Luh Mahfuz tersebut ya, typically ya kita akan memahami ya konsep ini. Ini adalah space time punya diagram di mana katakan kita bermula di sini, the beginning, dan kita akan berakhir di sini. Jadi kalaulah kita nak buat satu apa kata cerita pasal saya dah cerita dah mengenai the beginning. So kadang-kadang bila kita bercakap mengenai the beginning, kita mesti bercakap pula the end. The end tu dekat sini. So dia beginning ke the end. Kalau nak lukis satu rajah ya, dia seperti berikut ya, daripada seorang bayi, maka dia akan menjadi besar dan akhirnya tua dan akhirnya mati. Mati kat sini. So kalau dalam minggu yang lalu saya membincangkan mengenai permulaan ataupun Luh Mahfuz itu sendiri, iaitu permulaan bagi segala-galanya, dan diakhiri dengan kematian ya, dan di mana pula kita akan pergi ya di atas kematian ini, kita akan lihat proses tersebut ya dalam kuliah malam ini ya. Dan saya harap tak adalah yang mendengar sekarang ni mendengar seorang kerana sebenarnya yang saya katakan, saya nak beritahu awal-awal ya, ini ada rating R ya, kerana dia adalah rating yang menakutkan, bukanlah maksudnya ada benda lain, dia menakutkan. Nanti saya akan tunjukkan betapa takutnya ya. Ini hanya dari sudut sains saja ya, saya membawa dari sudut sains dan apa yang kita boleh dapat daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kombinasi di antara sains, Al-Quran dan Sunnah, itu apa yang saya nak cerita dekat sini ya. Okey. So dalam perjalanan kita ni memanglah jauh ya. Kita bermula dari segi alam roh, kita pergi kepada alam kandungan. Sekarang ni kita kat sini ya, kita di alam dunia. Alam dunia. So apa yang saya nak cerita hari ini ialah daripada alam dunia pergi ke alam kubur. Itu dia part dia ni ya. Part di antara alam dunia pergi ke alam kubur. Jadi kalau nak tengok perjalanan kita ni jauh lagi lah. Akan kehancuran alam semesta, hari berbangkit, pada mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, telaga, sirah, dan kita akan pergi sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Jadi long lagi lah. Kita baru daripada alam roh, di mana dalam alam roh itu kita telah berjanji. Allah bertanya, siapakah Tuhan kamu? Bala, kita kata ya, Tuhan kita ialah Allah. Itu di dalam alam roh. Kemudian kita masuk ke dalam alam kandungan ya. Ini kita bincang sikit mengenai alam kandungan ni. Tapi sebelum tu kita tengok dulu ya, apa dia perjalanan itu. Bermula daripada dunia, kubur, tiup sangkakala. Dan kalau orang kafir dia ikut ke atas ni warna merah. Kalau lah orang mukmin dia akan ikut warna hijau ni. Jadi memang kita dah tahulah perjalanan ini. Sama ada kita akan benefit ataupun tidak ya terhadap pengetahuan mengenai perjalanan ini. Itu yang selalunya kita kena soal di kita lah. Dan perlu diingatkan ya, bila kita katakan nanti kita akan duduk di padang mahsyar, we are talking of dalam kiraan dunia ya, lebih kurang 50 tahun ya. Wahal kita hidup di dunia ini, macam saya dah umur 64 tahun bukan 46, 64 tahun. Jadi kejap je, 64 tahun dengan kita akan duduk kat padang mahsyar nanti lebih kurang 50 tahun. Jadi lama ya, lama. Jadi cerita kita ni panjang lagi ya, cerita kita ni panjang lagi. Cuma adalah penting ya, untuk kita sedar ya kedudukan kita. Okey. Allah juga telah bocorkan rahsia ya, bahawa kalaulah kita nak masuk ke syurga, kerana semua orang tak nak masuk neraka ya. Semua orang tak nak masuk neraka. Tetapi entah macam mana kita lalai dan kita lupa ya bahawa untuk masuk ke syurga ni ada cara dia. Dia cara disebutkan ini ada seorang apa nama
telah membuat perkara ni, dan saya suka cara dia buat itu. Itu 20 perkara yang membawa ke syurga. Bermula dia menjaga solat subuh dan asar. Ini semua disebutkan dalam hadis dan Al-Quran. Ya. Solat di awal waktu dan lain-lain, berjihad di jalan Allah, menghilangkan gangguan jalan dan seterusnya. Menjauhi dosa besar, berakhlak mulia. Jadi kita dapati bahawa untuk pergi ke syurga ni pun bukanlah satu yang kompleks. Cuma adakah kita nak lakukan ataupun tidak, ataupun kita lalai dengan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Jadi inilah dianya masalah kita dalam hidup di dunia ini. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ini kita bermula sekarang ni daripada berada di dalam sebagai janin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghah. Ini dalam ayat ini, pada surah Al-Hajj ayat 5, Allah berfirman, wahai umat manusia, sekiranya kamu berada dalam keraguan tentang hari berbangkit, maka fikirlah bahawa sungguhnya kami telah jadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air mani, kemudian dari seketul darah, dan kemudian dari sekumpal daging. Allah memberitahu kita, kalaulah Allah boleh dari segi permulaan kita tu dengan mudahnya membuat kita daripada tanah ataupun daripada setitik air mani, kemudian dari seketul darah, kemudian dari segumpal darah, apakah tak mungkin Allah ulang dia lagi sekali? Dia boleh. Dia boleh. Dan ini perlu kita faham. Kalaulah Allah boleh buat yang ni. Dan kita tahu, kita sendiri pun, kalau kita tahu naik basikal, walaupun dah lama tak naik basikal, bila kita balik kampung nak naik basikal, kita boleh just naik je. Mengapa? Kita dah pernah naik basikal sebelumnya. Tetapi bagi orang yang tak erti naik basikal, dia akan tak erti jugalah. Dia dah kena tahu. Dia dah tahu. Jadi Allah ini pun kita maha mengetahui. Jadi dia kalau boleh jadikan kita daripada tanah ataupun dari setitik air mani, kemudian seketul darah dan seterusnya. Dan mengikut biologi, ini dari sudut sains, kita dapati daripada air mani itu 40 hari, lepas tu kita akan dapat darah 40 hari, kemudian kita akan dapat sepotong daging 40 hari, dan selepas itu, ini yang uniknya. Dekat sini, kita akan involve dengan Lauh Mahfuz. Dengan Lauh Mahfuz. Kita akan ditiup roh, dia dicipta oleh Allah, Jadi kita akan mula kat sini, ni pergi sini, ni semua ni. Dan pada 120 hari lebih kurang ni antara ini dengan ini, antara dua ni, kita akan dapati roh akan ditiupkan. Jadi kita ada image ini. Image ini adalah dari segi kajian biologi. Dan siapa yang buat image, yang melukis image ini ialah Ibn Sina. Ibn Sina ialah orang Islam. Orang Islam yang buat ni, yang lukis ni. So kita ambil dia dan kita tunjukkan balik sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Hajj. Surah Haji tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi dia cerita macam mana pembentukan manusia itu akhirnya. Okey. So dan ini dinyatakan dalam hadis Arba'in, hadis Nawawi, hadis Arba'in. Panjang hadis ni menceritakan mengenai kejadian manusia. Tapi apa yang penting saya nak quotekan ni adalah mengenai berhubungan dengan Lauh Mahfuz. Selepas 120 hari, ada 4 kalimah akan ditetapkan oleh Allah, iaitu rezeki. Bagaimana rezeki kita, cuma rezeki ini boleh diubah. Walaupun ini dikatakan ditetapkan rezeki, tetapi mengikut hadis lain mengatakan boleh diubah. Yang ini pun telah kita bincangkan. Ada 6 cara untuk kita ubah rezeki yang ditetapkan di Lauh Mahfuz. Ajal kita memang tak ada pilihan. Bila Allah telah tetapkan bila kita akan mati, tak kira lah dia muda ke, dia tua ke. Tetapi probabilitinya ialah bila dia dah tua baru ajal itu akan datang. Tapi adakah kemungkinan untuk ajal itu datang pada waktu muda?
Ada, ya. Ada yang even kanak-kanak pun akan ajal dia. Dan amalannya, ya, apa perbuatan dia. Dan sama ada dia akan menjadi baik ataupun akan menjadi buruk, ya, dari segi dia punya amalan dia. So dekat sini kita mungkin terfikir, adakah ini berarti bahawa semua telah ditetapkan oleh Allah dan kita tak boleh ubah? Ini kadar dan kadar. Tidak. Yang sebenarnya ini menunjukkan kepada kita, ya, bahawa Allah itu maha mengetahui. Ya, jadi fakta-fakta ni, apa yang kita nak decide, ya, selepas 120 hari kita dibentuk tersebut, ya, Allah dah tahu dah apa akan jadi selepas itu. Jadi knowledge Allah ini adalah dia maha mengetahui, ya, sebagaimana kita ketahui dia maha mengetahui. Jadi apabila dia maha mengetahui, kita ada kita berdoa ke, kita decide otherwise ke, semua dah Tuhan tahu apa yang kita akan lakukan. Jadi inilah keunikan Tuhan kita, ya, Allah. Tuhan kita Allah, dia maha mengetahui. Jadi kita perlu diingatkan untuk memudahkan kita, ya, sebagai manusia, ya, Allah kata dia tuliskan semua ini di Lauh Mahfuz, di dalam Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz itu kita lihat dalam perbincangan kita yang lalu, kita boleh determine dekat mana Lauh Mahfuz itu dengan membuat kajian mengenai graviton, ya, mengenai quantum graviton yang Einstein masih belum tahu lagi itu, dan juga yang lain-lain pun masih tak tahu lagi, ya. Kita orang Islam lebih mengetahui lagi, ya, dalam hal ini. Jadi human cycle tu dia typically lah, ni contoh dia, dia dilahirkan, kemudian dia masuk sekolah, dia cari kawan, dia graduate, dia dapat kerja, fall in love, dia kahwin, dia dapat baby, dia mungkin bercerai ke, dia immigrate ke, kemudian dia dah jadi tua, bila dia tua akhirnya dia akan mati. Ya, itulah human life, ya, human life punya cycle. Ini typical lah. Kita orang Islam ke, orang bukan Islam ke, semua percaya kepada ini, ya. Tak ada orang yang tak percaya kepada perkara ini, ya. Jadi kita kena faham lah, janganlah kita ingat orang Islam tak percaya benda ni, ya. Orang Islam pun percaya juga, ya, mengenai perkara ini. Okey, so perjalanan hidup itu kalau lah nak guna orang Islam punya bentuk ni, dia dilahirkan dan jadi kanak-kanak, dia akan balik. Dan apabila dia balik, dia akan direkod, ya, perbuatan-perbuatan dia, dan dia akan akhirnya menjadi tua balik. Dan mengikut Al-Quran, apabila dia menjadi tua, dia akan jadi semacam kanak-kanak juga, ya. Dia seakan-akan kehilangan, ya, ilmu yang dia ada tersebut. Dan akhirnya dia akan mati dan ditanam dalam kubur. Okey. So itu dia perjalanan hidup. Ini adalah perjalanan hidup dari segi kematian dan menuju ke abadian, ya, kerana bila kita masuk ke syurga, kita seakan-akan balik ke rumah asal kita, ya. Kerana kita berasal daripada syurga, ya. Kemudian apa yang berlaku ialah di antara Nabi Adam alaihissalam dan juga iblis, ya, dan kita dihantar ke bumi. Dan insya-Allah kita berdoa kepada Allah, kita semua nanti akan balik ke tempat asal kita, ya, bukannya ke neraka. Kalau balik ke neraka, problem lah kita nanti. Kita semua akan balik ke syurga, tempat asal kita. Okey. Okey, so ajal atau kematian, ya. Ajal, alif jim lam, ya, adalah batas dan penamat mutamat bagi fungsi biologi yang mentakrifkan organisme itu hidup. Jadi dia merujuk kepada satu peristiwa, ya, bila apa orang kata, ataupun kadang-kadang dinamakan juga sebagai fana, maut, meninggal dunia, mati, mangkat, ataupun kalau bahasa kasar sikit, mambui. Jadi masa itu dia dah itu ajal. Jadi sifat semula jadi bagi ajal telah lama menjadi tumpuan utama, ya, bagi agama kita sebagai agama Islam, dan agama tanpa pengecualian mengekalkan keyakinan dalam sama ada kehidupan selepas mati atau kelahiran semula. Jadi kalau kita orang Islam, bila kita dah mati,
maka kita akan dipersoal. Tetapi macam agama lain sebagai contoh Buddhis dia kata dia akan hidup semula. Tapi yang itu adalah satu rekaan mereka sajalah. Jadi sains semasa menganggap kematian organisma sebagai muktamad menurut istilah kerana bagi sains bila kita dah mati maka rekod kita dah habis lah. Jadi kesan kematian fizikal pada minda atau ruh tanpa fizikal, maka itulah dia menjadi persoalan kita. So sains tak boleh pergi ke dalam alam barzakh dia hanya berhenti di dunia sahaja. Berhenti di dunia. Jadi apabila roh dan jasad atau adalah dua entiti yang ada di dalam sesuatu yang berada dalam manusia itu terpisah, maka itulah dia nama dia ajal. Jadi fenomena yang menyebabkan kematian ni banyaklah. Mungkin dia makan tak seimbang, dia gemuk sangat, dia cepat mati. Ataupun ada kemalangan, ada cedera dan banyak sangat darah keluar, maka dia akan mati. Jadi semua ni adalah menyebabkan kepupusan yang sebenarnya. Akhirnya akan pupuslah kita di muka dunia ini. Jadi aktiviti manusia telah meningkatkan jumlah kepupusan kebelakangan ini. Kita create environment, ekosistem yang merosakkan udara, dan ini menyebabkan kita melalui penyebaran teknologi industri, dan ini menyebabkan kita lagi mudah untuk mati, untuk mati ataupun ajal. So typically ini adalah apa yang berlaku kepada body. Saya akan go through ni satu persatu ni sampailah akhirnya dia akan jadi tulang-tulang saja seperti ini, tulang-tulang seperti ini. So ini bermula daripada sebulan ke minit dan seterusnya sampai jadi tulang-tulang seperti ini. Okey, itu dia. So larangan mahukan kematian. Jadi ini adalah satu perkara yang kita kena faham kehidupan manusia di dunia ni ada yang manis dan ada yang pahit ada yang gembira, ada yang kita akan menghadapi masalah cuma kita diberitahu oleh Allah dan kita ada sentiasa akan diuji Allah. Jadi kita sebagai orang yang beriman kita kena terima dan kena bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita kerana Allah telah mengatakan bahawa dia tidak akan memberi satu beban kepada kita yang kita tidak sanggup untuk tanggung. Jadi memang apa yang Allah berikan kepada kita sama ada dalam bentuk ujian ke, dan ujian tersebut sama ada dalam satu keburukan ke, ataupun dia memberikan satu nikmat ke nikmat, maka kita kena terima dia secara terbuka Jadi walaupun keadaan kehidupan kita ni semakin pulih daripada kesusahan yang melampau, tapi kita dapati ramai orang yang putus asa mereka ini putus asa dan ingat bahawa penyelesaian yang paling mudah ialah membunuh diri. Dia ingat bila dia bunuh diri maka tutup buku. Yang ini adalah salah faham yang paling banyak sekali di antara anak-anak muda pada zaman ini. Kerana dalam Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya janganlah setiap kamu mahukan kematian kerana adanya sesuatu kesusahan hidup yang menimpanya. Apabila dia memang mahukan kematian tersebut, maka hendaklah dia berkata, ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik kepadaku. Itu saja kita boleh berdoa. Tapi kita tak boleh minta kematian. So dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda dalam Al-Bukhari juga, janganlah setiap kamu meminta kematian sebelum ajal menjemputmu, kerana apabila seorang kamu meninggal dunia maka amal kebaikanmu akan terputus, sedangkan tujuan Allah memanjangkan usia seorang mukmin adalah menambahkan kebaikan mukmin. Jadi itulah pentingnya Allah bagi kita umur yang panjang supaya kita boleh menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan amanah yang utama adalah 3. Yang pertama ialah kita menjadi hamba Allah. Yang kedua, kita menjadi wakil Allah sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang ketiga ialah kita menegakkan perkara ma'ruf
dan mencegah perkara-perkara mungkar. Itu 3 perkara. Jadi kematian bukanlah penutup segala masalah yang dihadapi di dunia. Kerana kita ada lagi alam barzakh di mana kita perlu bawa amalan-amalan kita yang dilakukan di dunia. Jadi alam dunia adalah destinasi ketiga manusia selepas alam roh dan alam rahim. Maka ketika berada di dunia ini sajalah manusia perlu melakukan sesuatu kebaikan. Memberikan kesenangan di alam barzakh, mahsyar, hisab, titian dan seterusnya. Kita doakan kita semua akan masuk syurga. Kehidupan mengarah ajal, kehidupan berlangsung tanpa kita sedari, dari saat ke saat, detik ke detik. Jadi perkara ini berlaku, kita tak boleh kata, oh hari ini saya nak berhentikan waktu supaya tak ada apa berlaku. Ini pun tak berlaku, kerana masa itu akan berjalan, berdasarkan kepada special relativity yang kita bincangkan dari space time continuum. Dari sudut sains, kita dapati dia akan berterusan. Dia tidak akan berhenti kalau kita tak nak continue. Dia akan berterusan. Okay? Jadi, dalam seperti ayat yang disebutkan, setiap-tiap jiwa yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jadi kita tahu bahawa at the end mesti mati. Mesti mati. Semua orang akan mati. Tak ada orang yang akan hidup. Even Rasulullah sendiri pun, sebenarnya kita ketahui, dia pun akan mati. Dia pun mati juga. Ataupun wafat, istilah kita gunakan. Kalau kita renung seorang bayi yang baru saja buka mata di dunia, dan seorang yang sedang mengalami sakaratul maut, kalau kita tengok perbandingan di antara yang baru lahir, dua-duanya tak boleh kawal. Dia nak dilahirkan bila, masa bila, dia tak boleh buat apa-apa. Dan begitu juga lah kematian. Dia pun tak boleh buat apa-apa. Kalau Tuhan dah tetapkan tarikh dan waktunya, maka dia akan mati. Dia akan mati dengan memberi nafas yang terakhir. Jadi semua makhluk yang hidup akan tiba pada satu masa di mana mereka akan mati. Jadi Allah menjelaskan Al-Quran mengenai perkara ini. Dan mengenai kematian, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata. Jadi kita ingatlah bahawa kematian itu akan pasti kita temui. Kebiasaan dalam hidup, kebanyakan orang menghindari untuk berfikir tentang kematian, kerana dia tak suka nak mikirkan kematian. Tetapi mengikut hadis Rasulullah, hanya orang yang bijak saja yang memikirkan mengenai kematian. Jadi eloklah kita semua memikirkan mengenai kematian ini. Kerana apabila kita memikirkan kematian, kita akan nampak realiti dunia, realiti dunia, tipu muslihat dunia. Kita akan nampak banyak perkara yang kita tak nampak kalau kita melupakan kematian. Okey? Jadi dalam kehidupan moden ni orang biasa sibukkan dirinya dengan kerja-kerja, meninggalkan dan tak peduli pun mengenai kematian. Dia hanya memikirkan apakah baju yang nak pakai besok, kasut yang nak pakai besok, apa yang nak masak, apa yang nak makan malam ini dan besok. Dia tak fikir pun mengenai kematian. Itulah dia manusia. Jadi kehidupan ni diartikan sebagai satu proses kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Besok pagi dia akan buat perkara yang sama. Besok lagi dia akan buat perkara yang sama. Dan ini akan berterusan. Jadi perbincangan tentang kematian sering dicela oleh mereka yang tidak nyaman mendengar. Jadi kita dapati topik ini pun ramai yang rasa tak seronok bila kata saya nak buat talk on kematian. Jadi dia pun merasa ganjil dan tak suka tapi kita perlu ingat, ini adalah perkara yang pasti berlaku. Jadi saya lebih suka bercakap mengenai satu yang pasti daripada meneka-neka dan tak pasti benda itu akan berlaku ataupun tidak. Jadi seorang yang tidak ingin memikir tentang kematian dirinya dan tidak menyenangkan ini yang berlaku Sekalipun begitu, ingatlah, tidak ada yang menjamin bahawa seorang itu akan hidup dalam 1 jam berikutnya. Ini tengah-tengah present, tentu Tuhan decide, okey,
Kamarul dia nak panggil dah hari ni. Kejap ni saya mati habis saya. Goodbye. Semua orang senang saja. Jadi kalau Tuhan dah decide, saya akan mati, saya akan matilah. Dalam waktu dan saat yang ditetapkan. Jadi kematian itu akan berlaku di sekeliling kita. Ya? Kalau kita tengok kawan-kawan kita, macam saya, kawan-kawan saya dalam satu kelas itu, dah separuh kelas saya, masa saya di sekolah menengah pun dah habis dah mati dah. Dekat universiti pun, I think dah separuh dah mati dah. So saya ni hanya menunggu giliran saya pula lah. Bila saya akan mati. Jadi tak ada apalah, kita tunggu je. Ya? Dan sambil kita menunggu, kematian pun juga memang duduk menunggu nak mati yang kita. Okay. Dan interestingnya ya, bahawa ada 6 tanda ya, mengenai bila ya kematian itu akan berlaku. Ini elok kita cek setiap hari. Kerana dia mengikut hadis yang dibentangkan ini, dia bermula dari 100 hari ya, 100 hari ya, sebelum kematian. 100 hari sebelum kematian ya, tanda akan berlaku setelah waktu asar ya, kerana dalam mengenai kematian ini kita dapati dia selalu merujuk kepada waktu asar ya, waktu asar, solat asar, kita akan dapati seluruh tubuh kita daripada hujung rambut ke hujung kaki akan mengalami getaran, akan menggigil. Kalaulah kita rasa perkara tersebut pada waktu asar, get ready lah, maknanya 1 hari lagi kita akan mati ya, kita akan mati. Dan 40 hari sebelum kita mati, ini pun juga berlaku pada waktu asar, kita akan dapati ya, pusat kita akan berdenyut-denyut ya, dia akan berdenyut-denyut ya. Pada ketika inilah daun yang mengikut cerita, mengikut hadis ya, bahawa pada ketika inilah daun yang tulis nama kita akan gugur dari pohon letaknya di arash Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya selepas lebih kurang 40 hari sebelum kematian, pada waktu asar je kita buat pusat kita berdenyut. Maka itu pun tanda dah kita akan mati ya, lagi 40 hari. 7 hari sebelum kita mati, ini selalu berlaku kepada orang yang sakit ya, orang yang sakit. Kalaulah kita ada saudara kita sakit ke, ataupun tak kira lah kawan kita ke yang sakit, dan tiba-tiba dia apa orang kata hendak makan, dia makan macam-macam, dia tak peduli. Sebelum ni tak ada selera lah, dia kata rasa pahit lah, macam-macam. Tiba-tiba ni dia sakit ni, kemudian tiba-tiba dia kata dia nak makan, nak makan persembok ke, kalau kat Penang nak cari apa orang kata nasi kandak ke, dan lain-lain lagi. Tiba-tiba dia nak makan. Itu tanda 7 hari lagi dia akan mati. Jadi kita boleh tengok ya, kawan-kawan kita yang sakit selalu duduk kat hospital, dia tak boleh makan tu, dia cakap kat kita lah, kita pergi melawat hari pertama tengok, tak boleh makan lah, apa orang kata pahit lah, mulut dah macam-macam. Tiba-tiba kita datang melawat dia minggu depannya, wah dia pergi makan semua benda, dia hendak, dia tanya kita, ngapa tak bawa persembok, ngapa tak bawa itu dan ini. Tiba-tiba dia nak makan. Itu alamat lah dia. Kena bagi nasihat kat dia. Kena banyak-banyak lah apa kata mengucap dan juga beribadat kepada Allah, kerana dia hanya ada 7 hari je lagi sebelum dia akan kematian. Okey, kalau 3 hari daripada kematian, dia akan merasa ya denyutan di bahagian tengah dahi dia di antara dahi kanan dan kiri ya. Jadi dahi kanan dahi kanan dan kiri, dia akan rasa denyut kat tengah-tengah ni. Jadi bila rasa denyut dekat tengah itu, maknanya lagi 3 hari dia akan mati lah. Dia akan mati. Ataupun ada juga yang melihat dari segi mata hitamnya. Kalau dia tengok mata hitam dia dah jadi tak bersinar lagi dah ya. Sekarang ni kalau kita tengok mata hitam kita, cantik je keluar macam cahaya. Tetapi kalau kita tengok mata hitam kita dah pedap aja, itu pun 3 hari lagi kita akan mati. Ataupun yang kali kedua ialah kita sakit hidung ya. Ataupun hidung kita nampak dia turun naik aja. Itu pun tanda kita nak mati 3 hari lagi.
Ataupun kita dah mati, telinga kita ni kalau tengok cantik je, dia tegak aja. Tapi kita dah mati, telinga kita ni dah macam dia jatuh. Dia tak boleh tegak lah macam sekarang ni. Itu pun tanda dia kita nak mati 3 hari lagi. Ataupun telapak kaki kita yang apa orang kata kita boleh angkat daripada bawah ke atas. Tapi sekarang kita dah mati tak boleh lah. Dia hanya terberhenti je dekat situ. Itu pun adalah 3 hari lagi dah nak mati lah. So be prepared lah. Ini semua ni ada hadis-hadisnya. Saya nak letak hadis-hadisnya banyak sangat ya. So that's why saya hanya tuliskan fakta-fakta ya yang disebutkan perkara tersebut ya, supaya kita be prepared ya. Kita nak mati dah 3 hari lagi. Dan kalau sehari lagi sebelum nak mati, katakan kita nak mati besok, bukanlah itu kata nak tahu tu again pada waktu asar ya. Dekat waktu asar kita akan rasa satu denyutan ya di belakang bahagian rambut kita ya, di belakang dekat ubun-ubun ini kita rasa ada denyut-denyut je, denyut-denyut dekat belakang ni. Itu tandanya 24 jam lagi kita akan mati. So banyaklah kita kalau boleh baca Quran, mengucap banyak-banyak, berzikir banyak-banyak. Kerana bila kita rasa denyutan itu, berarti kita hanya tinggal lagi 1 hari ya, untuk kematian. Jadi walaupun ya Allah tak beritahu kita bila tarikh kematian, tetapi Allah beritahu kita apakah dia tanda-tanda yang kita akan mati. Dan tanda yang akhir di mana kita akan merasa badan kita sejuk. Kita rasa sejuk di badan. Ini tanda, dan dia bermula di bahagian pusat dan mula itu dia turun ke pinggang dan seterusnya akan naik ke bahagian halkum. Masa ketika itu eloklah kita mengucap lah. Kita rasa sejuk je badan kita. Sejuknya badan. Dan masa itu kalaulah kita melihat bapa saudara kita ke ataupun tok kita ke ataupun kawan kita, dia rasa sejuk lah, cepat-cepat aja dia mengucap. Mengajar mengucap tu simple aja, kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua kat telinga dia, bisik je kat dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. So hopefully kalau dia Allah untuk jadikan kematian dia kematian baik, maka dia akan sebut dengan mulut dia la ilaha illallah. Jadi itu dia tanda akhir. Jadi jaga-jagalah daripada 1 hari sampai kalau bila rasa serap, dia sejuk-sejuk je badan dia, dia rasa sejuk lah. Itu tanda dia dah mati lah. Okey, itu tanda-tanda kematian ya. Kita dah mati ya, bahawa tak ada apa nak menakutkan ya, kerana kita akan melalui yang ni. Kita akan melalui proses ini ya, daripada satu hari sehinggalah kita akan mati. At least kita prepare lah. Dalam saat kematian itu ya, apa yang kita dapati ya, bila kita mati aja ya, bila kita mati aja, apa yang tinggal ialah jasad. Jadi bagi siapa yang pernah memandikan jenazah ataupun pernah mengangkat jenazah, dia akan dapati dia kaku, dia macam ais, sejuk, tak ada panas langsung. Kalau kita angkat orang sekarang ni, katakan kita angkat sesiapa lah, anak kita ke cucu kita ke ataupun orang lain, bila kita angkat tu kita rasa dia panas, badan dia panas. Jadi saya pernah mula-mula first time saya angkat mayat, mayat tu ringan dia on tour dan semua orang nampak macam takut je nak angkat, saya angkat lah. Jadi bila saya angkat, satu perkara yang saya realise masa itu first time saya angkat mayat. Bila saya angkat dia, saya pegang je dia, saya rasa sejuk ya, sejuk. Dia macam ais macam ais. Dan bila saya angkat dia, dia tak bergerak lah, tak ada bergerak. Tapi sejuknya itu memang saya terasa sangat lah. Dia seakan-akan je seketul daging je. Dia seketul daging. Jadi ataupun selonggok daging saja. Kerana roh dia dah tak ada. Bila roh dia tak ada, dia akan jadi sejuk. Nanti saya akan tunjukkan apa yang berlaku ya. Apabila roh dia dah tak ada pula dia. Itu yang kata versi yang ini adalah rated R. Kalau bagi yang siapa takut nak dengar, kena tengok siang hari ke nanti. Okey.
Jadi tubuh anda akan terdiam dan terbujuk kaku, dan masa itulah kita akan bawa ke kamar mayat untuk dimandikan dan dilakukan perkara-perkara yang seterusnya saya katakan nanti. Jadi dengan dibungkuskan dengan kain kapan, jenazah kita akan dibawa ke kuburan dalam sebuah peti mati. Sesudah jenazah itu dimasukkan dalam liang lahat, maka tanah akan menutup kita, dan itulah kesudahan cerita kita. Ya, bagi orang lain semua, habislah cerita kita. Itulah dia je. Masuk dalam kubur, ditanam, maka bubuhlah batu nisan kat luar tu, Kamarul Azizi kat luar ada tertulis kat situ. Kita tengok je lah. Kerana kita dah jadi roh, dah terpisah. Jadi selama berbulan-bulan dan tahun-tahun pertama, mungkin kubur kita didatangi oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, melawat kita lah. Tetapi lepas itu, lama-lama tak ada orang datang lah. Tinggallah kita seorang kat situ. Ingat ya, kalau di Padang Mahsyar kita kena tunggu 50 tahun, 1000 tahun. Jadi kalau dalam kubur pun bergantunglah berapa lama sebelum dunia kiamat sebelum dunia kiamat. Kalau lah dah kiamat lambat lagi, kata 1 juta tahun lagi, 1 juta tahun dah kita duduk dalam kubur nanti. Dan sementara itu keluarga terdekat pun akan mengalami kehidupan yang berbeza. Siapa yang kita tinggal itu anak kita ke, cucu kita ke, keluarga dia, lama-lama dia berlupa kita. Tak ingat kita. Silap dia, siapa dia tu? Dah mati dah. Dah lama dah mati dah. Tak ada siapa peduli pun dah. Jadi siapa peduli. Jadi apa nama, di ruang rumah, tempat tidur kita, semua tu kosong lah. Setelah pemakaman, bila dah ditanam, tinggal lah itu tempat tidur kita, katil kita, barang-barang yang kita miliki, kereta kita yang cantik, yang kita suka nak bawa, semua tinggal. Baju kita yang favourite kita, warna stokin dan lain-lain yang menjadi milik kita, yang kita suka, semuanya akan ditinggal. Dan kalau nasib tak baik, kena buang tu hilang tu sampah. Tak ada siapa nak. Jadi bekas-bekas anda di pejabat kan dibuang. Kadang-kadang duduk dekat pejabat tu, kita ada kursi kita favourite kita pun kadang orang tak nak lah duduk kat situ. Dan meja kita pun, benda-benda yang ada atas meja tu pun kadang-kadang dibuang dia orang. Kerana dah tak ada, orang tu dah tak ada. So selama bertahun, mungkin tahun pertama masih orang cerita lagi, oh tu dia Kamarul. Lepas itu orang mula lupa. Apa orang tak ada siapa ingat lagi dah. Dan ingatan mereka itu pun lama-lama akan hilang teruslah. 4 atau 5 tahun kemudian tak ada siapa pun ingat. Generasi yang akan datang, mereka akan hanya ingat amang mereka je. Mereka tak ingat kita lah. Ingatlah, inilah dia akan berlaku. Kita akan melalui proses ini nanti. Jadi akan tiba masanya. Kecuali lah macam kita ni, kita buat hopefully lah kita punya YouTube ni akan ditunjuk lagi sekali. Kalau tak ada siapa nak tunjuk, kena delete terus. Langsung tak ada siapa tahu pun kita. Inilah dia ni. Saat kematian. Jadi kita sebagai orang Muslim, jika melihat masa kematian ni, apa yang perlu kita lakukan? 4 hal yang disunatkan oleh umat Islam. Kalau kita melihat saudara kita atau teman kita, adik-beradik kita dah dalam saat-saat kematian ataupun akan menerima sakaratul maut ini, kita kena pertama kita arahkan dia supaya menghadap ke kiblat. Dan itu lambung dia menghadap ke kiblat ataupun menghadap ke kanan. Kalau susah sangat, dia angkat je kepala dia supaya dia menghadap ke kiblat. Yang kedua ialah kita sunatkan mentalkinkan orang yang sakaratul maut tersebut sampai membaca La ilaha illallah. Jadi kita baca dengan lembut, tak payah cerit-cerit kat dia, tak payah sampai semua orang dengar. Kita pergi je kat telinga dia dan kata La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu yang dinamakan talqin. Dan seterusnya, kalau boleh, yang ketiga ialah kita membaca surah Yasin. Bacalah surah Yasin untuk orang-orang yang akan meninggal di antara kalian. Jadi elok juga kita baca surah Yasin.
Dan yang keempat, hendaklah kita berprasangka baik ya, kerana orang itu akan meninggal. Dan kita haraplah dia akan meninggal husnul khatimah. Jadi dengan itu kita harap ya, dia akan masuk ke syurga nanti. Ya. Jadi itu adalah 4 perkara ya yang kita perlu lakukan ya apabila kita melihat ya sahabat kita ke ataupun mak kita ke bapa kita ke ataupun saudara mara kita ya telah akan meninggal dunia. Dan mati dari sudut sains ya. Bila yang kita katakan kita telah mati ya, ada 3 cara ya boleh define sebab ada kita mati atau tidak, iaitu legally, culturally dan clinically. Ya, clinical death adalah apabila kita dapati bahawa CPR ya, iaitu satu teknik untuk medical emergency ya, kita dapati dia tak boleh nak bernafas lagi dah. Jadi dalam keadaan tersebut kita akan panggil dia adalah clinical death. Legal death ialah apabila dia tak boleh hidup lagi dah. Ya, maknanya kita dapati ya darah dia tak mengalir, jantung dia tak bergerak dan lain lagi. Itu legal death. Jadi legal dengan medical ni kadang-kadang ada banyaklah cara untuk kita define. Tetapi apa yang pentingnya ialah perkara berikut akan berlaku, iaitu cessation of vital function. Maka maknanya fungsi dalam badan dia akan terberhenti, dia punya respiration dia akan berhenti, circulation dia akan berhenti, dan kalau kita cuba untuk menghidupkan dia kembali pun tak boleh. Jadi itulah keadaan di mana legally dia dah meninggal dunia. Jadi bahawa kematian itu terjadi ketika berhentinya proses aktiviti dalam tubuh seorang individu dengan hilangnya fungsi otak. Itu yang mula sekali. Berhentinya detik-detik jantung. Bila kita tengok jantung, tak ada pun detik. Berhentinya tekanan aliran darah, maknanya tak ada tekanan lagi dah. Berhentinya proses pernafasan. Ya, itu tak susah. Kita ambil cermin, letak kat hidung dia. Tak ada apa pun berubah. Dan jadi dengan itu, pada ketika tersebut, dia telah mati. Jadi itu dari sudut sains ya. Tarifan kita sama ada orang tu dah mati ke belum. Kalau kita tengok dalam movie ke, memang selalu macam tu. Sama ada dia pegang tangan orang tu, dia rasa denyutan jantung dia ada tak dekat denyutan darah ada atau tidak. Tetapi yang sebenarnya bila orang yang mati ni, you pegang dia rasa macam ais. Dia rasa macam ais. Dia dah sejuk lah. Maknanya darah dia tak mengalir lagi dah. Bila darah tak mengalir, maka badan kita akan menjadi sejuk, menjadi sejuk. Dan dia akan jadi keras. Nanti kita akan tengok macam mana proses. Okey. Jadi ciri-ciri sekatul maut yang baik dan perlu kita ketahui ya. Apabila orang tu mengucap la ilaha illallah, maka kita tahulah dia akan mati husnul khatimah. Maknanya kematian yang baik lah. Dia kata la ilaha illallah. Kita dengar dia sebut la ilaha illallah. Berarti dia adalah mati dengan baik. Dan yang kedua ialah kita dapati ya, kalau kita tengok dia berpeluh ya, dia berpeluh, jari dia peluh, banyak air ya, berpeluh. Jadi ini pun juga menunjukkan bahawa dia adalah mati husnul khatimah. Ya, mati baik ya. Jadi ini penting juga kita tengok ya, kematian tersebut. Dan yang ketiga ialah dia mati pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Kerana tidaklah seorang Muslim yang meninggal dunia di hari Jumaat atau pada malam Jumaat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Maka maknanya dia tidak akan diseksa dalam kubur. Maknanya Jumaat tu katakan hari Khamis, masuk je maghrib, kalau dia meninggal pada waktu asar sebelum maghrib tu, dia bukan hari Jumaat lagi. Hari Jumaat ialah bermula daripada waktu maghrib hari Khamis. Hari Khamis, waktu maghrib, dia meninggal, maka dia adalah meninggal pada malam Jumaat. Dan ataupun sehingga hari Jumaat sampai waktu asar hari Jumaat. Jadi itu dia waktu dia meninggal. Kalau dia meninggal dalam within that range, dia dikatakan meninggal pada malam Jumaat ataupun
hari Jumaat. Jadi itu pun juga maknanya dia akan selamat siksaan kubur. Itu mengikut hadis Ahmad dan Tirmizi. Okey, ini adalah beberapa apa orang kata contoh husnul khatimah. Dan kalaulah dia meninggal kerana penyakit yang berhubung dengan perut, maknanya dia sakit perut ke ataupun apa-apa saja yang kena dengan perut lah, dia meninggal, maka kadang-kadang dipanggil juga adalah syahid. Maknanya ini pun dianggap sebagai kematian yang baik. Dan meninggal kerana jatuh ataupun tenggelam, maknanya dia jatuh dari tangga ke ataupun dia jatuh dalam bilik air ke, dia jatuh dekat mana-mana ke, itu pun dianggap sebagai kematian yang baik. Ataupun dia tenggelam dalam laut, ataupun dia tenggelam dalam sungai, atau tempat-tempat lain juga dianggap sebagai kematian yang baik. Okay? Dan meninggal ketika mengerjakan amal soleh, amal soleh, semasa dia tengah buat baik ke, dia pergi ke masjid ke, tiba-tiba dia meninggal on the way. Jadi itu pun dianggap sebagai kematian yang baik. Tetapi kalau dia tengah pergi ke disco, dia meninggal, itu apa orang kata kematian yang tak baik. Tak baik. Okay, jadi kita kena tengoklah bila dia meninggal tu dan apa dia tengah nak buat semasa dia meninggal. Jadi itu adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita untuk melihat keadaan orang yang hendak meninggal dunia. Okey. Dan perubahan pada tubuh selepas kematian. Perubahan yang berlaku pada tubuh selepas berlakunya kematian. Serta-merta selepas kematian, fungsi otak, pernafasan dan aliran darah akan terberhenti. Semua ni akan berhenti. Tak ada akan bergerak lagi dah. Pada keadaan ini, kita namakan dia kematian somatik. Maknanya pernafasan spontan, bacaan tekanan darah dan deritan nadi ni pun dah tak ada dah. Kalau kita boleh cek dan tak ada. Jadi keadaan ini dinamakan kematian somatik. Pada waktu ini otot dia menjadi lemah longlai. Manakala kulitnya menjadi pucat akibat tidak bergerak darah. Jadi bagi kita kalau ada saudara mara kita bila kita tengok bahawa dia dah tak bernafas, dia tak tekanan darah dia tak ada, denyutan nadi dia tak ada. So pada masa itu kita kena betulkan kedudukan tangan dia supaya dia apa orang kata diletakkan dalam keadaan seakan-akan dia sedang bersolat bersolat. Kalau tidak, kita akan dapati nanti ada banyak masalah untuk letakkan tangan tersebut seakan-akan dia bersolat Kerana bila dia dah menjadi keras susah susah untuk kita lakukan benda tersebut. Jadi tubuh badan dia sedikit-sedikit menjadi sejuk dan mengikut keadaan suhu sekitar lah. Dan memang sejuk betul lah. Orang kata sejuk bedi, memang rasa sejuk betul masa itu. Dan diikuti oleh kematian selular. Kematian selular ni bila kita dapati sel-sel di tubuh dia mula mati akibat ketiadaan oksigen dan pemakanan. Okay? Ini dia yang berlaku. Istilah yang digunakan dalam sains ialah rigor mortis. Rigor mortis ini otot dia menjadi lemah dan longlai selepas kematian. Dan selalunya dia memerlukan ATP, endothine triphosphate, itu satu bahan kimia untuk berlakunya perkara ini. Jadi kira-kira sejam selepas kematian, jumlah ATP dia semakin menyusut. Jadi dengan itu kesan ototnya jadi longlai tadi menjadi semakin keras dan kejam. Maknanya dia akan menjadi keras. Mula-mula dia lembut, kemudian masa itu yang saya katakan tadi kena perbetulkan kedudukan dia. Dan kalaulah dia ada setengah orang dia meninggal dunia, katakan sebagai contoh sedang bersujud. Jadi bentuk badan itu pada masa itu adalah dalam keadaan sujud. Jadi bengkok sikit sama. Jadi kalau kita tengok dia dah meninggal dunia, maka kita kena betulkan dia sebelum dia tu. Maknanya kita kena panjangkan kaki dia, panjangkan badan dia supaya kita boleh letakkan tangan dia pada keadaan dia solat berdiri, kalau solat berdiri. Kalau kita tak betulkan ini nanti susah untuk kita tanam dia nanti kerana dia akan duduk keras dalam bentuk sujud tersebut. Iaitu dalam masa sejam. Kita kena lakukan ini sejam. Jadi berarti kalau kita melihat orang yang dalam kematian, kita kena perhatikan perkara ini.
dan adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk menjaga ya perkara ini supaya memudahkan kita untuk nanti mengkebumikan ya mayat tersebut. Jadi selepas 6 jam kematian, tubuhnya menjadi kejang sepenuhnya dan jadi kerah dan susahlah untuk kita perbetulkan keadaan dia. Dan kalau 12 jam langsunglah susahlah. Dia mula busuk dan mereput. Bagi contoh ini rigor mortis ya. Dan lagi satu ialah livor mortis, di mana ya dia kita akan nampak lebam ya pada mayat ya, berwarna purple ya, kebiruan. Ini selepas kematian ya, kita dapati degupan jantung dan pengaliran darahnya dah tak ada. Jadi darah akan menjadi pegun dan terberhenti. Darah itu akan secara semula jadi bergerak ke bawah ya, mengikut tarikan graviti. Sebagai contoh, jika mayat itu terbaring menelentang, darah akan bergerak menuju ke belakang tubuh badan, maka lebam mayat itu berwarna kebiruan akan kelihatan di belakangnya. Ini contoh ni. Ini. Maka bila kita bagikan dia rata, ya, ini adalah keadaan di mana kalau boleh ya. Once kita tengok dia dah meninggal dunia, maka kita kena jadikan dia duduk seperti ini. Dan pada ketika itu kita akan dapati later ya, bila kita nak mandikan dia nanti, kita nampak lebam belakang ini. Yang lebam belakang ini adalah livor mortis. Dan kita kena letakkan tangan dia di atas ini ya, supaya dia mengikut orang tengah nak solat ya. Jadi bahagian yang bersentuhan dengan lantai akan kelihatan pucat, kerana tekanan dengan lantai menyulitkan darah itu bergerak ya. Jadi dia akan jadi biru lah belakang ni kan. Okey. Okey, kejadian mayat pula. Sementara itu semua hal ini terjadi di dunia. Ya. Jenazah yang ditimbun tanah akan mengalami proses pembusukan yang cepat. Ya. Macam tadi semua dilakukan kat dunia, kita belum tanam lagi. Tapi setelah kita tanam dia, bakteria dan serangga yang berada dalam tanah itu akan mula memakan mayat tersebut. Ini apa katakan tak ada oksigen. Ya. Bila kita tanam orang tu, dia tak ada oksigen. Jadi gas yang dilepaskan oleh jasad ya, kerana kita ada ya gas dalam perut kita ni, dia akan mengembung ya, tubuh manusia itu akan mengembung dan mulai dari daerah perut yang mengubah bentuk dan rupanya. Buih-buih darah akan meletup dari mulut dan hidung kerana tekanan gas yang terjadi di sekitar diaphragm dia ya. Bila diaphragm dia itu adalah mula mengembang ya. Jadi proses ini berlangsung, rambut, kuku, tapak kaki dan tangannya yang akan terlepas. Seiring dengan itu terjadilah perubahan di luar tubuh. Organ tubuh bahagian dalam seperti paru-paru, jantung dan hati juga membusuk. Sementara itu pemandangan yang paling menggerikan terjadi di sekitar perut. Ketika kulit itu tak dapat lagi menahan tekanan gas kerana dia akan kemuk, tiba-tiba dia pecah. Dan pada ketika itulah bau yang menjijikkan yang kita tak boleh tahan ya baunya. Especially kalau lah kita tak tanam mayat itu, dia akan berlaku di luar ya. Dan apabila perut itu kemung dan dia meletup, masa itulah bau dia amat busuk pada ketika tersebut. Mulai dari tengkorak, otot-otot akan terlepas dari tempatnya. Kulit dari jaringan lembut ianya akan bercerai-berai dan otak juga akan membusuk dan tampak seperti tanah liat. Semua prosesnya berlangsung ya, seluruh tubuh ya, hingga dia menjadi rangka ya. So ini ada contoh ya, pada masa yang sama mula tu lalat pun semua akan bertelur ya. Ini dia keadaan dia memakan daging mayat ini ya, yang apa kata tak ada oksigen ya. Dan kalau kita tengok perebutan itu, dia seperti berikut ya. Taraf kerosakan awal, lalat mula bertelur, beranak dan menyerang memakan organ. Dan dia akan mula busuk, lalat bertelur, ulat beranak, serangga memakan organ. Dan pada ketika itu, dia amat busuk lah. Dan kebusukan hitam ya. Dan apabila lama lagi, dia akan menjadi hitam dan amat busuk sekali. Dan akhirnya, daging terlembut telah hilang dan mereput dan lalat berhenti bertelur. Jadi bau yang amat busuk ketika ini. Jadi inilah prosesnya. Dan semua orang akan melalui ini ya. Bukanlah saya tunjuk ini untuk orang tertentu saja. Tidak. Ini memang akan berlaku. Semua orang akan mengalami ya keadaan ini nanti ya. Mayat setelah meninggal dunia. Ini dari sudut sains ya, mengikut kajian yang telah dibuat.
Jadi proses ini ya, kalau memang kita dalam bidang sains ya telah tahu mula daripada rigor mortis, cloudy eyes, liver mortis, stomach content, putrefaction dan lain lagi ya. Dan ini semuanya step ini berlaku ya mengikut waktu-waktu dia. 1 hingga 2 jam, 8 hingga 12 jam, 24 jam dan seterusnya ya. Mengikut jam dia akan berlaku. By 24 jam kita akan dapati bau dia dah busuk ya, amat busuk sekali. Okey, jadi tidak dilupakan juga ya mangsa yang anjing ke musang ke buaya yang makan mayat pun ada juga ya. Jadi kajian tentang perubahan tubuh selepas kematian dapat memberi gambaran tentang bila kematian itu berlaku. Jadi kalau kita tengok keadaan mayat tersebut, kalau dah hitam, kita tahulah dah berapa lama mayat itu meninggal dunia. Jadi miskin begitu beberapa faktor lain perlu diambil kira ya, tahap kesihatan, fizikal dan lain-lain lagi. Jadi itulah dia hanya, akhirnya dia tinggal sebagai rangka saja ya. Rangka saja ya. Habis yang lain telah dimakan oleh binatang. Okey. Jadi tubuh itu seandainya Allah ingin ya, ada juga yang kita dapati ya bahawa tubuh tu tak membusuk. Jadi ini adalah special case lah. Ya, ada beberapa orang yang mengikut ceritanya dia membaca Quran ke atau dia menghafal ayat Quran. Namun dia wali-wali Allah, maka tubuh dia tidak hancur ya. Dan apa yang kita dapati ya, dia masih maintain ya badan dia. Tapi kebanyakannya akan mengalami apa yang telah saya terangkan tadi. Jadi kita kena ingatlah ya bahawa apa yang kita ada ialah tubuh semata-mata. Melainkan jiwa yang dibungkus dalam tubuh tersebut dia itu. Jiwa kita yang penting ya. Soul lah, soul. Ingatlah orang harus sedar bahawa memiliki satu kemungkinan hidup di luar tubuh. Ya, tubuh itu akan lama-lama akan rosak dan hancur. Ya. Dan selain itu harus faham ya kematian ya, tubuh yang cuba untuk dimilikinya akan hidup selama di dunia yang sementara ini. Ya, tubuh yang dianggap sangat penting ini akan membusuk serta menjadi makanan cacing suatu hari nanti dan berakhirnya menjadi rangka saja. Okay, itulah dia keadaan tubuh kita yang kita nampak cantik sekarang ni. Okay. Dan bagi yang bunuh diri ya, bercadang untuk membunuh diri ya, saya ingat tak salah ya, kerana perkara ni nampaknya agak common sekarang ni. Dan kita sebagai orang Islam kena ingat ya, macam ni kita nak tahu kawan-kawan kita cuba untuk membunuh diri. Apabila dia bercakap tentang bunuh diri, apabila dia suka dengan hal-hal yang mengenai kematian, apabila dia mencari cara-cara untuk bunuh diri, apabila dia merasa tidak memiliki masa depan, ataupun dia benci pada diri dia sendiri. Kalau kita nampak kawan-kawan kita mempunyai sifat-sifat ini, kita kena tolong dia, kena beritahu kat dia ya, bahawa kematian bukanlah akhir ya. Kematian bukanlah akhir. Kerana membunuh diri ni ya, perlu kita ingat pada mereka bahawa Allah akan memaksa mereka nanti ya untuk sampai hari akhirat besok ya, mereka akan sentiasa nak bunuh diri ya, mengikut apa yang mereka bunuh itu. Jadi kita kena hati-hati dalam hal ini dan jangan ingat ya bahawa membunuh diri itu akhir ya, kerana banyak lagi ya step yang saya telah tunjukkan tadi ya untuk kita pergi sebelum sampai untuk kita membunuh diri. Dan urusan selepas kematian ya, lepas kita ke bumi, kita kena bayar hutang-hutang, pusaka, memperoleh kuasa, pentadbiran dan pembahagian. Ini semua kita kena lakukan ya selepas kematian. Di Semenanjung Malaysia, kita ada Seksyen 18 Akta Pendaftaran Kelahirian dan Kematian 1957 ya. Jadi kita kena maklumkan kepada Jabatan Pendaftar Negara yang mengenai kematian. Kalaulah kematian di luar negara pun kita kena maklumkan ya, kepada Jabatan Pendaftar bahawa telah meninggal waktu di luar negara. Sijil kematian ya. Sijil kematian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftar Negara. Jadi untuk tujuan tersebut ya, kita kena ada daftar kematian, permit mengubur dan lain lagi ya untuk itu. Dan saya cadangkan
Ya, kalaulah katakan saudara kita ke ataupun orang-orang yang rapat yang kita meninggal, kita dapatkan sijil kematian tersebut dan kita photostat ya, supaya kawan-kawan kita yang datang boleh minta cuti nanti ya, berdasarkan kepada sijil kematian tersebut. Terutama saudara mara ya, kerana ada option ya untuk mendapat cuti ya bagi yang yang meninggal ya, yang rapat dengan keluarga kita. Okey, ini penting ya. Okey, dan elok kita dapatkan sijil kematian yang official supaya banyak kegunaan kita, terutama dari segi harta pusaka, klaim harta pusaka dan lain lagi. Okey, itu contoh dia lah. Saya letak contoh JPN LM02. Saya boleh dapatkan ni. Okey. Dan kesimpulannya, A'udzubillah minasyaitanir rajim. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو الفتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Katakanlah Muhammad, larilah tidak berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sementara saja. Surah Al-Ahzab 33 ayat 16. Jadi manusia yang diciptakan seorang diri haruslah berwaspada bahawa ia akan mati seorang diri juga. Namun selama hidupnya ia hampir selalu hidup untuk memenuhi segala keinginannya. Tujuan utama dalam hidup adalah untuk memenuhi hawa nafsunya. Namun tidak seorang pun yang dapat membawa harta bendanya ke dalam kubur. Jenazah dikuburkan hanya dengan bungkusan kain kafan yang dibuat dari bahan yang murah. Tubuh datang ke dunia ini sebagai seorang diri dan perginya pun dengan seorang diri yang sama. Modal yang dibawa orang ketika mati hanyalah amalannya saja. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kamarul Azizi atas pementasan tentang sains kematian sebentar tadi. Saya buka floor untuk perbincangan, persoalan dan juga suara reaksi. Kalau ada mungkin Assalamualaikum. Nanti saya kena buka ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih atas puan pengurusi. Prof, ada dan sahabat-sahabat lain lah. Semua saya ada nak tanya sikit mungkin tentang hadis itu menyatakan bahawa ada 4 perkara yang ditentukan semasa hari ke-120 ke ke-40 iaitu hidup dia, mati, ajal dia kan, dan last kali kata sama ada dia celaka atau bahagia. Jadi yang celaka atau bahagia tu berlaku dalam kehidupan dia sebab maksudnya yang saya tahu sebab dalam Islam setiap manusia itu dia ada kuasa untuk memilih sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila kalau kita faham celaka atau bahagia itu maksud pun akhirannya itu tak berapa tepat lah. Kalau saya sebab celaka atau bahagia itu dalam kehidupan dia. Maksud dia hidup tu macam ada dia laluan yang dia lalui itu satu perkara yang kadang menyulitkan susah hidup dia itu. Ataupun selalu bahagia dari harta cukup, isteri cukup, keluarga cukup. Tapi sebab dalam hal ni memang kalau ada surah Al-A'la, waqab darah fahadah, dan kami qadarkan dan kami tunjuk dia. Maksudnya qadar itu yang ditunjuk kadang-kadang tu kadang Allah tentukan apa yang dilalui dan tetapi bila Allah tunjuk dia bagaimana dia respon pada keadaan atau nasib dia dalam bahagian dia dalam dunia ni lah. Maksud kalau dia susah tapi tetap dia redha dan tawakal pada Allah, tetap usaha
Walaupun lepas dia usaha banyak apa, hidup tetap susah, tapi dia reda itu satu balasan yang baik untuk dia juga. Itu bentuk yang kaya, yang harus beri kesenangan. Tapi kalau dia punya respon apa, dia menganggap pekerjaan itu sebagai dia cukup, tak perlu lagi Allah, dan dia sombong, maka dia akan celaka akhirnya. So, kalau dia syukur, dia gunakan harta dia untuk buat kebajikan dan untuk tambah pahala pada diri dia, itu satu kebahagiaan pada dia pada hujungnya. Jadi itu yang anda faham lah. Mungkin boleh bincang sikit sebab tu. Kedua, dari segi kematian, jadi dalam mayat tu memang anda ada pengalaman dia anda seorang yang tinggal seorang daripada Indonesia dan tak pernah berkahwin, tinggal bujang. Tapi selalu ke surau, jemaah surau yang baik, tetapi satu hari itu dah 2 hari tak nampak dia di surau. Jadi hari ketiga, seorang tu pergi ke rumah dia dah meninggal. Maksud dah meninggal dah 3 malam lah. 3 malam orang tak jumpa dia. Jadi keadaan dia memang dah hitam betul, dan badan dia 3 kali ganda saiz daripada badan asal, maksud dia kembung kan. Jadi anak berani-kali tengoklah keadaan dia. Yalah, dia sahabat kita kan. Dia banyaklah tu masuk dah hitam betul, dan memang banyaklah lalat dan baunya memang cukup lah. Jadi itu jelah mungkin itu cara dia meninggal. Lepas tu dia buat postmortem kerana serangan jantung. Jadi orang tak tahu yang dia meninggal jadi itu, tapi dapat diuruskan yang baiklah dengan bomba datang, bawa dia ke hospital dan mandi dan buat ditanam. Itulah pengalaman anak sudah kita tengok keadaan mayat macam tu. Subhanallah. Okey. Mungkin boleh komen kali tadi tu sejak awal. Terima kasih. Terima kasih Cik Yusuf Pakcik untuk soalan juga Prof. Tak ada. Itulah Prof tak tahu. Tak ada. Wakil dia ada. Muhammad ada. Aku masuk dah. Okey, Assalamualaikum. Oh, sorry lah, apa nama terputus juga tadi. Cik Yusuf boleh ulang balik dari test kan kepada Prof. Oh, dengarkan bahagian pertama kan? Okey, yang bahagian pertama tu ingat lagi apa nama dia hadis tersebut ya. Kalau ikut muhadis ini ya, bermaksud bahawa ada 2 cara untuk kita memahaminya. Perkara yang pertama ialah Allah itu maha mengetahui. Jadi bila kita kata Allah itu maha mengetahui, berarti whatever that we're going to do pada masa depan, Allah dah tahu dah. So it is written according to pengetahuan Allah, bukannya dari segi pengetahuan kita manusia. Kadar dan kadar itu ditetapkan oleh Allah, bukannya ditetap in the sense kita tak ada pilihan untuk buat, tetapi adalah pilihan kita yang menyebabkan kita buat macam itu. Jadi Allah tulis apa yang kita punya decision untuk buat. Itu satu cara untuk melihat. Perkara yang kedua ialah sesuatu perkara itu akan berlaku dan bergantung kepada kita lah. Bila kita berdoa ke ataupun kita membuat perkara-perkara lain yang Allah benarkan kita untuk buat, yang ni kena bagi lecture lain sebenarnya. Ada beberapa perkara yang Allah benar kita buat, maka bila kita lakukan yang itu, maka akan berlaku perubahan juga. Tetapi puncanya again sama kerana Allah memberikan kepada kita pilihan sama ada untuk membuat kebaikan ataupun keburukan dan lupa pula ayat mana orang itu. Jadi bergantung kepada kita lah. Jadi saya lebih suka yang explanation yang pertama, iaitu Allah itu maha mengetahui. Jadi apa saja decision kita, sama ada nak buat baik ke tak baik ke,
Allah dah tahu dah. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Yang kedua apa, saya terputus yang tu. Dan itu pasal jenazah anak. Ada pengalaman orang nak jumpa jenazah yang meninggal selepas 3 hari baru kita jumpa dia. Memang keadaan dia memang ya mayat dia jadi hitam semua dan kembung, jasad dia tu sampai 3 kali tas orang asal lah, jasad asal. Jadi itu yang anak mengalami dengan bau tu. Itu yang berlaku dalam bulan September lepas lah, bulan September lepas. Berlaku dekat jiran mana. Dia memang tinggal seorang, tak ada orang yang ini tak tahu yang dia meninggal dah 3 malam. Hari ketiga baru jumpa. Sebab dia tak datang seorang, orang pergi tengok dah tak ada. Di keadaan dia cukup macam, Prof explain lah tu, keadaan hitam, apa yang berlaku, lalat tu banyaknya. Betul. Okey, tak apa. Okey, itu real punya pengalaman lah. Actually, saya sendiri ada tengok itu dari segi masa zaman komunis dulu ya. Masa peperangan itu, masa tembak-menembak di antara komunis dengan askar kita. Neighbor saya adalah askar jadi dia apabila dia ditembak tu, dia I think seminggu baru dia berjumpa mayat dia. So memang dahsyat lah. Kita yang masa tu saya muda lagi, jadi nak pergi nak mandi dia pun memang jenuh lah. Hidung kena, masa itu ramai orang style dia ialah ambil batang rokok bubuh dekat hidung supaya tak boleh tahan. Tapi tak tahulah zaman sekarang dia guna apa. Tapi saya pun sama lah, walaupun saya tak merokok, tapi bila dah tak tahan sangat tu, kita ambil, masing-masing ambil batang rokok bubuh dalam hidung. Jadi bau tembakau tu akan menyelamatkan kita lah. So, Tuan Haji Yusof guna apa masa yang baru-baru ni? Mas pelitup muka tu. Oh, mas. Cukup kah? Itu bau masih ada gitu. Jangan bau dia. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Cik Yusof dan juga Prof. Ada reaksi daripada di chat daripada Puan Sabasya Hussein. Hakikat kematian ni mengerikan, tapi bagaimana dekat dunia ni kita tengok semakin berusia, semakin rakus pula mereka mengawal segalanya kepada diri sendiri, walaupun dah cukup hebat dah hidup ni. Dan coba sebagai contohnya di universiti, walaupun dah sampai jawatan Profesor Jusai pun masih tamak dan menyembelih sesiapa ataupun apa sahaja yang mereka tak suka. Walaupun hakikatnya itu baik untuk seluruh warga kampus. Macam itu, Prof. Okey, apa nama, I think saya rasa ya, dalam hal ini dia bergantung kepada diri kita sendirilah. That's why Rasulullah menggalakkan kita untuk sentiasa ingat kepada kematian. Salah satu hadis yang famous mengenai perkara ini ialah Rasulullah kata, ada satu masa dulu aku melarang kamu pergi ke kubur ya. Tetapi sekarang ni aku dah minta supaya kamu kalau boleh tiap-tiap hari pergi ke kubur. Jadi bila selalu pergi ke kubur tu, kita akan ingatlah kedudukan kita. Terutama bagi kita yang ahli sains ini ya. Kita tengok ya betapa dahsyatnya ya mayat yang kita semua akan melaluinya ya. Oleh kerana dah ditanam dalam kubur ya, tak nampaklah benda ni. Tadi Tuan Haji Yusof dah tunjukkan kepada kita 3 hari pun dia dah tahan, dan apa yang saya lihat itu pun dah seminggu ya. Dan itu, saya bukan itu saja pengalaman saya juga ada pengalaman dengan seorang dijumpai ya mayat di dalam laut. Jadi sama jugalah, perut dia dah pecah dan bau dia memang dahsyat lah. Orang kata kalau lah tak guna sampai sekarang pun saya masih hidup guna style rokok macam tu. Senang lah dapat ya, tutup duduk hidung lubang rokok. Kalau tak ada rokok tu, saya ingat dia mimpi sampai 2-3 hari je.
bau dia tu memang tak boleh hilang. Tak boleh hilang. Jadi tak apalah ya, bagi orang yang tak merasa tu ingatlah apa orang kata, ini adalah panggilan-panggilan kubur yang sentiasa ada. Jadi itulah. Saya ingat jadi masalah kita sekarang ni ialah kita terlampau gembira dan tak ingat ya bahawa kita semua akan mati juga nanti kemudian. Wallahu a'lam. Terima kasih atas terima kasih atas soalan dan juga respon kepada hadirin. Jadi kita tutup majlis pada malam ini dengan tasbih al-Fatihah dan suratul Asr. Subhanakallahumma rabbana bihamdika la anta Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang hadir pada malam ini. Sekian, terima kasih.